Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus watak-wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam Wanita Hari Ini, siaran 17 Mei 2013. Kali ini bersama saya, Irin Putri Azmi dan juga rakan setugas yang sentiasa cantik manis. Yang hari ini nampak seperti seorang guru sikit. Terima kasih. Teh Syahada Sharif. Dan sesungguhnya kata-kata mukadimah daripada Irin tu membuatkan saya teruja bersiaran bersama beliau pada hari ini dan juga menemani anda selama 1 jam. Baiklah, bagi memulakan Wanita Hari Ini, pada hari ini tentunya ramai di antara mereka di luar sana yang teruja-uja nak mengetahui apakah kutipan kami pada anda semua pada hari ini. Dan untuk membuka tirai, apa kata kalau anda lihat sendiri bagaimana kami di Wanita Hari Ini akan memberikan gambaran kepada anda semua tentang bagaimanakah wajah anak pertama Ning Baizura di sidang akhbar yang telah diadakan semalam. Dan kabarnya Irin, ini secara eksklusif ya, kerana ramai yang ternanti-nantikan bagaimana agaknya wajah anak Ning Baizura ini, kerana orang kata ia sebagai satu best kept secret lah. Tak ada lagi wajah anak Ning Baizura itu dapat dilihat, gambarnya dimuat naik di internet dan sebagainya. Dan kali ini eksklusif di Wanita Hari Ini anda akan dapat melihat wajah yang amat dinanti-nantikan itu, iaitu anak sulungnya Ryan Sky Delta yang telah dilahirkan pada 31 Januari lalu. Dan kabarnya hari lahir anaknya ini, iaitu Ryan Sky Delta ini bersamaan dengan tarikh perkahwinan Ning Baizura dan juga suaminya pada 31 Januari 5 tahun lalu. Jadi apa kata kalau anda semua saksikan bingkisan yang telah kami sediakan untuk anda. Saksikannya. Segala tanda tanya mengenai wajah anak lelaki Ning Baizura terjawab apabila dia mengadakan sesi ramah mesra bersama media di sebuah restoran sekitar Kuala Lumpur. Bayi comel yang diberi nama Ryan Sky Dalton dilahirkan secara pembedahan dengan berat 3.47 kg pada 31 Januari 2013 tepat jam 3.06 pagi. Dia seorang bayi yang sangat mudah, tak ada masalah langsung semasa saya ingin melahirkan dia. Saya berharap, we pray that dia akan menjadi seorang anak yang soleh, very good boy. Sekarang ni pun mak dia walaupun 3 bulan, kita orang dah start mengajar dia ABC, menggunakan flashcards di rumah, benda-benda yang biasa lah kan. Dan saya make sure that saya mengenali anak saya sendiri. I think Ning's taken every day in her stride, right from the start of the pregnancy as well. I mean, she's been very calm, very cool and collected, and very happy and radiant. And she's a very good mum, and she's still a very good wife as well to me. I mean, that's most important as well, is to be a happy family. And I think that's one thing we're balancing it out very well. Apabila ditanya tentang rahsia mendapatkan cahaya mata pertamanya ini, Ning dan Omar mengamalkan pemakanan sihat atas nasihat pakar. Dia sememangnya ingin semuanya berjalan secara normal. Jangan putus asa. Kami tunggu sampai 5 tahun. Exactly 5 years. The 5th year kita mendapat Ryan Sky dan selama ni pun saya mungkin bekerja kuat. Jadi kalau anda betul-betul nak menimang cahaya mata, orang kata nak dapat zuriat, pertimbangkanlah diri anda dahulu. You have to be in the right state of mind, positif, sentiasa orang kata kurangkan sikit bekerja terlalu keras, orang kata kurangkan stres, pemakanan yang sihat, insya-Allah mereka akan mendapat zuriat lah, insya-Allah. Saya doakan anda. Tahniah daripada Wanita Hari Ini dan semoga Ning terus bahagia di samping keluarga tercinta. Tahniah diucapkan kepada Ning Baizura dan juga suami atas kelahiran bayi yang cukup comel, Ryan Sky Delta. Dan saya dapat rasakan kegembiraan itu apabila mendapat cahaya mata yang sulung. Tapi yang paling seronok lagi tu Irin ya, apabila dapat menyambut hari kelahiran anak bersama-sama dengan ulang tahun perkahwinan. Betul, dua dalam satu. Jimat kan? Baiklah ya, seperti yang kami warawkan di awal siaran tadi, kita pada hari ini akan berbicara tentang satu topik yang sangat istimewa yang saya kira ramai di antara mereka di luar sana yang akan duduk di depan TV untuk menonton rancangan kita pada hari ini. Dan seperti kebiasaan di hari Jumaat, kita akan berbicara tentang topik asam garam rumah tangga. Dan kali ini kita akan berbicara tentang topik
Suami militeri, maknanya iaitu suami yang suka mencengkam gaji isteri. Oh, cengkam ya. Baiklah, seperti yang kita sedia maklumi, hidup berumah tangga ni ibarat au dengan tebing, saling tolong menolong, bantu-bantu dan lengkap melengkapi. Dan peranan suami sendiri ya sebagai orang yang sangat penting sebagai ketua keluarga, menyediakan kelengkapan dan keperluan isi rumah dan juga memberi nafkah zahir dan batin kepada isteri. Itu juga dengan isteri bertanggungjawab untuk membesarkan anak-anak, menjaga rumah tangga dan menjaga keharmonian rumah tangga. Dan pendek kata Irin ya, kedua-dua ini perlulah mengamalkan nilai-nilai sakinah yang dianjurkan dalam Al-Quran dan juga hadis. Tetapi yang tak seronoknya, ada juga di kalangan suami di luar sana yang cuba untuk menjadi militeri, mencengkam gaji suaminya. Betul tu. Dan seperti sudah menjadi amalan ya bagi setengah masyarakat kita yang menganggap harta isteri itu adalah seperti harta suami, yang mana suami boleh menggunakan harta isteri itu seperti isteri menggunakan harta suami. Tetapi sebenarnya terdapat segelintir suami yang sanggup memaksa juga isteri itu bekerja dan mengambil wang gaji isteri itu tanpa keizinannya. Tapi ini sebenarnya adalah perkara yang tidak elok dan sebenarnya agak buruk dan melanggar hak seorang isteri, di mana sebenarnya wang ataupun harta isteri itu adalah sebenarnya hak mutlak isteri. Kecuali jika isteri memberi izin ataupun dengan menyerahkannya dengan rela hati kepada suami. Itu yang akan kita kupas pada hari ini bersama-sama dengan ketiga-tiga tetamu kita di studio. Dan sebelum itu saya nak wawarkan kepada anda yang mungkin ingin berkongsi pengalaman, memberikan tips dan juga apa-apa pandangan, bolehlah mendial 18886636. Ya, mungkin ada persoalan juga ya. Dan saya tak sabar sebenarnya nak memperkenalkan tetamu kita ni. Selalu dah datang di Wanita Hari Ini, kita selalu melihat wajah dia, tapi hari ini kita melihat satu kelainan pada dirinya, pada personalitinya ya, dan dia pun kabarnya telah pun mula berhijrah. Alhamdulillah. Saya perkenalkan kepada anda semua iaitu Lisdawati Nazarudin. Apa khabar Lisda dengan imej baru? Alhamdulillah, syukur. Boleh tak cerita sikit bila agaknya terdetik hati untuk berhijrah memakai hijab ini? Dengan rela hatilah, satu rejab. Alhamdulillah. Dan juga bersama kami pada hari ini di hujung sana Ustaz Jazlan Abdullah dan juga Ezani. Terima kasih kerana bersama kami. Ezani sebagai seorang suami juga ya, yang memberi pandangan sebagai seorang suami. Sama ada dia seorang suami yang suka mencengkam, diancam ataupun dicengkam, akan kita kupas sebentar lagi ya. Baiklah, tapi sebelum itu, apa kata kalau kita dengar dulu pendapat orang ramai tentang suami militer ini. Ya, kita saksikannya. Itulah sebab sekarang ni wanita pun dah ada pendapatan sendiri. Tak perlulah dia nak kontrol. Kita pun ada kehendak nak beli apa. Mungkin pendapatan isteri je lagi tinggi sebab sekarang ni ramai wanita dah berpelajaran tinggi dan kerja pun mungkin lagi tinggilah. Pada pendapat saya, tak patut. Suami ni lebih matang dalam perbelanjaan. Dia akan fikir dulu sama ada barang ni penting ke atau tak penting. Sebagai isteri, apa yang kita earn sebenarnya duit kita sendiri. Kalau isteri dia memang big spender, then it's a different thing lah kan. Bergantung pada jenis macam mana. Kalau si isteri tu jenis yang tak kontrol duit, memang patutlah suami tu jaga dia punya kewangan dia penuhnya, tapi kira gantung pada keperluan lah. Sebaliknya, di mana isteri pun patut juga kontrol suami punya kewangan juga, sekiranya suami pun jenis yang boros. Kena tengok juga kepada individu, perangai dari segi pengurusan kewangan dia, di mana mungkin si isteri boros. Betul ansur antara satu sama lain dari segi pengurusan kewangan juga. Itulah dia antara pendapat orang ramai dan kita nak dengar pendapat daripada Ustaz sendiri. Kenapa agaknya berlaku situasi sebegini, suami yang mencengkam duit isteri? Dari segi Islamnya, adakah dibenarkan ataupun macam mana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang menonton yang berhormat sekalian, Teh Irin, Liz, tahniahlah ya. Dan Izani. Bila sebut tentang tajuk ni, sebenarnya besar tajuk ni tau. Iaitu bab harta. Tapi dalam Islam dia kena faham satu perkara yang mesti kita tahu, bahawa sesungguhnya dalam harta suami itu ada harta isteri, ada harta anak-anak, dan ada harta di orang yang di bawah tanggungan dia. Itu perkara yang perlu kita tahu. Dan perkara yang kedua yang perlu kita tahu juga, bahawa sesungguhnya dalam harta isteri itu tak ada harta suami. Tak ada harta suami. Oleh sebab itu, isteri ni kalau dia berharta, dia dapat gaji misalnya, dia berhak untuk belanja. Kalaulah kita suami kan, nak minta sikit daripada isteri, kalau isteri bagi, baguslah. Itu kita minta. Tapi kalau pinjam,
wajib kita bayar. Sebab tu seorang isteri ni, dengar baik seorang isteri tapi lepas ni jangan cakap pinggang pula. Okay. Kalau dia belanja, katakan dia pergi satu tempat dia belanjalah. Dia tanya, bang beras habis, dia belanja. Tak apa, dia boleh pergi belanja. Tapi balik nanti bil tu boleh bagi kat suami. Claim balik kat suami. Itu dia boleh claim. Sebab hak memberi nafkah tu pada suami, bukan isteri. Dia boleh claim. Tapi di luar sana jangan pula lepas ni kau claim daripada 2008 pula. Maknanya kalau suami dia boleh kata awak belanja InsyaAllah nanti cukup bulan saya bayar. Ataupun kan awak baik, tak payah bayar pun tak apa. Tak apa bang, abang punya pasal tak payah bayar. Maka ada redha birada, maka waktu itu tak ada masalah. Tapi kena faham satu je. Pada harta suami ada hak isteri, ada hak anak-anak dan ada hak tanggungan, dan pada harta isteri tak ada hak suami. Hak tanggungan adalah tanggungjawab suami. Tanggungjawab ini nafkah. Ya, bila banyak sangat klaim tu mungkin kena buka buku lah. Ya betul. Baiklah, kita sering mendengar ungkapan orang berkatakan bahawa your money is my money is my money. Tapi ungkapan itu selalu kita dengar oleh mulut seorang wanita. Tapi kini kita dengar pula dari mulut dan kacamata seorang suami pula. Bagaimana Izani sendiri melihat senario ini apabila duit isteri ni Taji menjadi hak milik si suami. Adakah patut begitu, wahai si suami? Saya dalam kategori saya Ustaz dan yang lain-lain semua dalam kategori lelaki yang ataupun suami yang berkualiti. Mana kita tak macam tu. Tetapi lumrahlah hukum alam ada juga segelintir manusia-manusia yang dikategorikan sebagai yang tak berkualiti. Yang itulah kan, yang malas kerja ataupun kerja tak seberapa, asyik duit ambil duit isteri je. Ataupun isteri tu yang terpaksa kerja untuk family dia orang. Suami ni malas nak kerja. Itu pun ada juga sebab saya ada juga kawan-kawan yang macam tu kan, yang memang dia ambil hasil titik peluh isi dia je. Ada. Memang patutlah tajuk ni buat. Dan bagi Liza sendiri sebagai seorang isteri, bagaimana agaknya harta atau duit atau gaji yang Liza sendiri, adakah suami juga ada mungkin meminjam ke ataupun diberikan ke, macam mana? Masih boleh tak ketawa lagi. Okey. Alhamdulillah saya dengan Fauzi dah tahu masing-masing punya urusan. So sebelum kahwin dengan sekarang ni memang kita dalam list, dia tanggung apa, saya tanggung apa. Kita dah discuss sebelum kahwin. Bukan dah kahwin baru nak discuss. Sebelum kahwin dah discuss pasal masing-masing bukan daripada keluarga senang. Masing-masing mencari untuk hidup. Dia ada tanggungjawab pada keluarga, saya pun ada tanggungjawab pada keluarga. Dan saya minta izin pada dia untuk bekerja sebab saya kata kalau abang boleh membantu untuk tanggung keluarga saya, okey. Kalau tak boleh, saya kena minta izin kerjalah sebab memang saya dah janji dengan mak saya akan settlekan berapa keperluan di rumah. Jadi perbincangan itu dah dilakukan sebelum kahwin. Jadi tak ada masalah lah, syukur alhamdulillah. Jadi bila ada lebih, sama-sama kongsi. Bila ada kurang, cuma saya sarankan sebagai seorang perempuan, dia lebih kena bijak untuk menyimpan lebih lagi. Itu saya sarankan sebab bagi saya lah, ramai yang saya tengok seboros-boros mana wanita tetap boleh menyimpan. Tapi seboros-boros lelaki kadang-kadang akaun kosong. Itu dia penting sekali. Dia sebenarnya sepandai-pandai wanita memang dia boleh menyimpan. Tapi orang lelaki dia nyimpan tapi dia tak cakap. Baiklah Ustaz, kita ada seorang pemanggil. Syukur alhamdulillah tu. Kita ada seorang pemanggil talian, Nora Ismail dari Pahang katanya. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Salam, silakan. Saya Puan Nora dari Pahang. Ya. Saya nak tanya Ustaz, macam ni, saya selama saya nikah dengan dia tak pernah keluarkan duit. Kalau macam saya kerja, duit tu dia yang ambil. Macam kalau saya dah izinkan, dia pukul, dia sepak, dia terajang. Lepas tu nafkah yang selama ni patutnya dia beri, dia tak pernah beri. Daripada mula-mula kahwin. Daripada duit yang hantaran dia bagi pun, dia ambil balik. Dah berapa lama perkahwinan ini Puan Nora? 4 tahun. 4 tahun. Okey, kita dengarkan jawapan daripada Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Puan Nora, saya harap Puan Nora bersabarlah. Ya, itu sebenarnya salah satu daripada ujian kehidupan berkeluarga. Tapi namun begitu pun saya melihat kadang-kadang seorang ini dia mengambil harta isteri ini kadang-kadang tanpa rasa simpati sebab satu, dia ada beberapa perkara. Pertama, dia sebab kurang ilmu lah. Kurang ilmu tu maksudnya dia memang jahil, dia tak tahu nafkah tu wajib dia bagi. Nafkah ni bukan makan, pakai, tempat tinggal tau.
kasih sayang, perubatan, itu semua nafkah. Nafkah zahir dan batin. Maknanya katakan dia sampai ambil macam tu dengan cara paksa, sebenarnya suami itu sebenarnya berusaha, di sisi Allah Taala berusaha. Dan sebenarnya kalau kita tengok dengan perbuatan begitu, sebenarnya dia nanti akan melahirkan satu sifat yang buruk. Sebab itu kalau kita tengok kenapa kadang-kadang orang ni dia sanggup kontrol isteri dia. Sebab hasil daripada trauma dia dulu. Dia tengok maknanya bapak dia dulu memang kontrol mak dia dulu kontrol bapak dia gini dan sebagainya. Jadi dia sekarang buat satu perkara yang jangan sampai isteri kontrol dia. Itu satu juga. Jadi masalahnya kita tengok benda tu akan hasilnya pada nanti keturunan kita. Sebab itu perkara yang paling penting apa yang Puan Nora perlu lakukan. Pada pandangan saya, pertama ajak bincang kat suami dan beri suami itu kepahaman ilmu. Khususnya kita nak kahwin ni kena ada ilmu. Sebab tanggungjawab ni sebagai suami. Kalaulah Puan Nora yang mencari rezeki, macam kita tengok Lisa cari rezeki, maknanya sama-sama untuk membangunkan keluarga, itu cukup yang terbaik. Kita bincang daripada awal macam mana kita nak membangunkan keluarga. Itu yang terpenting. Tapi kalau nasib Puan Nora tu begitu, maknanya pada saya pertama kena terapkan ilmu lah pada suami itu faham. Yang kedua, jangan lupa doa lah, minta doa kepada Allah Taala, minta tolong daripada Allah Taala, mudah-mudahan Allah bantulah. Insya-Allah Allah bantu. Kita di sini pun doakanlah mudah-mudahan Allah selesaikanlah masalah Puan Nora tu insya-Allah. Itu dia yang penting sekali, perbincangan dan kata sepakat di antara suami dan isteri itu perlu ada. Baiklah, kita akan bertanya dengan Izani selepas ini, tetapi anda semua jangan ke mana-mana kerana kita akan berehat seketika dan kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Siang bini tu. Anda masih lagi menonton Wanita Hari Ini dan masih lagi membincangkan topik suami militeri, suami yang suka mencengkam atau cengkam gaji isteri. Dan kita sedia maklum, Irin, isteri mana yang tak sayangkan suami dan isteri mana yang sanggup melihat suaminya berada dalam kesusahan. Dan terutamanya apabila si suami ini tidak mempunyai duit ataupun ingin meminjam duit untuk melakukan sesuatu lah. Bagi Izani sendiri, mungkin apa pendapat Izani apabila seseorang suami itu apabila berhadapan dengan masalah dan isterinya membantu, kemudian suaminya menggunakan keadaan ini sebagai mengambil kesempatan pula. Pendapat Izani sendiri. Dia sebenarnya untung nasib seseorang individu tu tak sama. Kadang-kadang dia dapat suami yang bagus, ada setengah tu dapat suami tak bagus, ada setengah suami tu dapat isteri pula yang tak bagus kan. So jadi dalam situasi ini apabila si isteri dapat si suami yang berperangai macam tu, salah satu cara yang terakhir maknanya dia kena sebenarnya suami tu dia kena ada iman, Ustaz. Sebenarnya kalau tak ada iman dia tak boleh, betul. Cakap macam mana pun berbuih mulut. Memang tak boleh punya. Jadi maknanya bila dia ada iman, dia ada ilmu, dia tahu tanggungjawab dia. Sepatutnya si isteri tu duduk kat rumahnya, biar si suami yang kerja support si isteri dan satu family macam saya lah. Isteri saya duduk rumah dia. Dalam kehidupan tu mestilah ada saat-saat yang orang kata getir dalam hidup. Bagaimana cara Izani sendiri menangani keadaan tu? Dia simpanan. Okey, contoh katalah sebulan katalah 20,000, contoh income 20,000. Okey, 20,000 tu you settle lah, bayar rumah, kereta, bil elektrik, bil api, air semua. Yang lain tu you guna untuk pocket money untuk family tu. Yang lain tu mungkin you ada FD, fixed deposit apa semua tu, ASB, ASN apa semua. Jadi maknanya kalau income 20,000, 5,000 kena simpan. Contoh, okey, katalah orang tu income dia 1,000 ataupun katalah 2,000. Kalau 2,000, mungkin sebulan 200 ataupun 150. Kalau RM50 pun kalau setahun dah berapa dah. Ini sebenarnya antara nak dengan tak aja. Dan macam mana dia managekan hidup dia managekan account income dia untuk family dia. Nafsu, kontrol sikit. Dan sebenarnya kita ada seorang lagi pemanggil di talian, Puan Maria dari Sabah katanya. Hello, Assalamualaikum. Hello Puan Maria. Hello, Assalamualaikum. Puan Maria, boleh tak kita jawabkan sedikit dari televisyen? Dari televisyen. Ataupun terima kasih ya. Sekejap ya. Okey, silakan. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya bercakap dengan Ustaz? Okey, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Maria dari Sabah. Saya sudah kahwin 11 tahun dan mempunyai 2 orang anak. Dan saya banyak berlungsing tentang nafkah ni kan. Suami saya selama saya kahwin dengan dia tidak pernah beri nafkah pada saya. Kalau makan hari-hari itu pun
saya yang tanggung. Sekolah anak, makan minum anak, pakaian anak. Sedangkan saya ni tidak bekerja. Jadi siapa yang menanggung semuanya? Saya yang tanggung hasil daripada harta-harta peninggalan arwah ibu. Okey, kita dengarkan pandangan dan daripada arwah Ustaz. ayah lah. Jadi saya minta pendapat Ustaz lah macam mana caranya. Adakah saya harus berpisah ataupun minta kaunseling? Okey, terima kasih Puan Maria. Bismillahirrahmanirrahim. Puan Maria yang sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Bila kita tengok dua pemanggil ni memang nasibnya sama, ya. Untung sebab mungkin Puan Maria ni Allahyarham ibunya itu ada ataunya ayahnya itu ada meninggalkan harta. Jadi bolehlah juga ya dia makan dan minum dan menyara anak dia untuk sekolah. Dan tetapi pada suami maka kewajipan tu tak lepas. Mungkin kita lepas di dunia tapi kita tak lepas di akhirat. Sebab itu tanggungjawab tu daripada tanggungjawab kita berkahwin ni berumah tangga sampai akhirat. Itu perkara pertama. Yang kedua, apakah yang perlu Puan Maria buat? Yang pertama, Puan Maria ajaklah suami itu berunding. Dan kerana mungkin suami itu tak sedar ya, dan tak faham. Ya, mungkin dia kata, kau kaya, kau ada harta, boleh makan sendiri. Aku mungkin kerja aku tak ni untuk aku pun tak selesai, katakan. Sungguh pun begitu, maknanya suami kena kerja, at least sekurang-kurang sedikit pun tak apa. Bagaimana bila jika dah berunding tapi ni satu mana berunding dulu lah, runding dulu. Lepas tu yang kedua jalannya runding dengan keluarga pula lah. Panggil keluarganya, beri nasihat daripada keluarga dia untuk ni. Dan kalau tak boleh juga maka berujuklah dekat pejabat agama. InsyaAllah pejabat agama tu nanti dia akan panggil dan dia akan berilah makna kaunseling untuk macam mana memperbaiki sikap suami. Kadang-kadang suami ni tak beri nafkah bukan sebab dia ni, sebab dia jahil. Sebab dia rasa isteri dia mampu. Sebab tu kan saya tengok kadang bini kerja kan. Suami tak pernah hulur pun sebab apa? Sebab dia rasa bini dia mampu. Buat apa aku nak bagi? Sedangkan aku pun ciput juga kadang-kadang macam tu Anak keluar pun minta duit isteri. Misalan. Tak ada masalah. Bantu-membantu tu memang dituntut Islam. Tapi perkara yang penting iaitu hendaklah kita bila berlaku perkara ini hendaklah kita berujuklah ke pejabat agama. InsyaAllah bila kita berujuk di pejabat agama nanti pejabat agama ada metod, ada cara macam mana selesaikan masalah. Mudah-mudahan saya doakan insyaAllah. Jadi kita lihat kedua-dua pemanggil tadi Puan Maria, Puan Nora ada masalah lebih kurang yang menggunakan harta keluarga isteri dan juga dipaksa oleh suami untuk memberi harta. Jadi pandangan Liza sendiri mengenai kes-kes begini? Saya akui memang ramai lelaki yang cuba ambil kesempatan dan suka ambil kesempatan di atas kelebihan ataupun kekurangan isteri. Ramai. Sekenal saya, setahu saya sebab apa yang saya lihat memang kerajinan isteri atau kerajinan seorang wanita itu membuatkan benda tu berlaku. Sebab benda ni sebenarnya kita kena tahu sebelum kahwin. Maknanya sebelum kahwin kita dah tahu dah dia rajin atau tidak. Kalau kita nampak dia malas, dekat situ biasa perempuan ni terbaik dia suka nak sponsor lelaki. Bercinta suka nak sponsor. Jadi benda tu jadi terbawa sampai dah kahwin. Masa mula-mula kata sayang bila dah ada anak tanggungjawab tu besar. So benda tu akan jadi masalah. So bila tak dapat nak selesai, itu akan jadi gaduh semua. Kan? So kalau daripada awal kita dah discuss, dah berbincang, ada masalah macam mana nak selesaikan. So insya-Allah benda tu akan jadi. Saya menyokong 100% sebenarnya apa yang dikatakan oleh Zawati itu. Tapi saya cuma nak tahulah bagaimana suami sendiri, Fauzi sendiri bagaimana daripada dulu sampai daripada sekarang. Zaman dating bercinta tu. Cinta macam mana? Sebab macam saya memang percaya apa yang Ustaz beritahu tu memang betul. Doa itu adalah senjata yang paling kuat terutama bagi seorang isteri. Sebab bila kita discuss, so kita tahu, kita tengok kekurangan dia apa, kelemahan dia. Kalau kita tahu dia boros kan, kita cari idea macam mana nak buat dia supaya ada menyimpan. Tapi alhamdulillah 6 tahun saya kahwin, saya nampak perubahan tu. Daripada tak menyimpan, dah pandai menyimpan, sorok-sorok sikit kan. Saya pun tak nak tahu, janji dia menyimpan. Kan? Janji bila ada emergency, mak dia kata sakit ke, anak masuk hospital ke, dia pun tak macam gabra kan. Dekat situ saya nampak perubahan yang ketara bagi Fauzi lah. So bila dia dapat, mungkin dulu kurang kan sebab dia jadi supporting extra. Sekarang dah jadi hero, dah jadi director. So income makin bertambah, tapi tanggungjawab pun makin bertambah. Kan? Daripada dulu 4, dah kahwin dengan saya, dah bertambah 2, jadi 6. Jadi mak saya kan, kita berbincang, insya-Allah akan mendapat satu kata muafakat yang paling bagus. Dan kita nampak Izzah ni pun berkerut macam tak tahan ni, ada benda yang nak diluahkan ni. Sebab dia seorang-seorang bekerja. Saya lelaki bini bekerja. Dan ada nampak ketidakpuasan hati di sana. Silakan. Tak ada. Dia sebenarnya kita tak boleh cakap ramai lelaki. Itu dah dia.
lelaki kat sini semuanya yang berkualiti. Mungkin ada segelintir lah. Okey, kalau daripada 20 orang tu mungkin ada seorang je yang macam tu. Yang lain tu semua yang perempuan sekarang pun macam ramai lelaki. Dan kalau kita lihat, okey, maklumlah segelintir lelaki ni ada juga di antara mereka ni bukan saja mencengkam gaji isteri mereka, tetapi juga menggunakan isteri ni sebagai orang yang terpaksa membayar hutang-hutang keliling pinggang mereka. Bagaimana? Macam mana tu? Sebenarnya kalau kes macam tu memang tak sepatutnya lah ya, pihak lelaki melakukan perkara-perkara macam tu. Tetapi sebenarnya Ustaz kan, ada juga dalam satu kes lain yang mana duit suami pun isteri tu ambil. Duit isteri lah duit isteri, duit suami pun isteri tu ambil. Ada juga macam tu. Itu memang ramai juga. Ramai, yang tu memang ramai. Yang tu ramai. Yang ramai kan. Yang tu memang ramai. Yang tu ramai. Sebab kita pun akui. Sebab itu ada title businessman. Dia bukan businesswoman, businessman. Jadi businessman kebanyakannya dia akan mungkin kebanyakannya yang saya tahu isteri kat rumah, dia jaga anak. Saya ada kenalan macam tu kan. Suami dia tak maknanya dia dah deal awal. Isteri jangan pertikaikan balik pukul berapa, pergi mana semua, janji dia dapat income ni nak hidup senang kan. So dia dah tahu dah perbelanjaan anak ni kan, so dia kena buat 2-3 kerja. Kan? Jadi saya kata saya setuju kalau suami isteri tu berbincang macam mana nak menambahkan ekonomi. Jangan ada itulah sikap-sikap yang nak check sentiasa kat mana apa semua tu kan, jadikan individu tiada lima. Dia kena ada sampai masa dia beritahu. Betul. Betul setuju. Senang kan? Ustaz senang. Okey Ustaz, sebagai wanita di luar sana yang mengalami masalah di mana mereka ini berhutang ataupun suami selalu berhutang dengan isteri. Bagaimana cara yang paling sesuai bagi seorang isteri itu meminta hutang dia balik? Nak minta ni marah suami pula. Tadi saya sebut memang betul. Maknanya memang ada hak isteri itu minta balik duit dia. Tapi paling bagus isteri itu menghalalkanlah. Itu paling bagus. Betul. Itu lebih afdal sebenarnya. Walaupun jumlahnya banyak. Walaupun jumlahnya banyak. Dah jadi isteri, takkan nak berkira. Satu. Yang kedua, kalau isteri nak minta suami, hendaklah menggunakan lisan yang baik. Maknanya kadang-kadang kita di rumah tangga satu, masalah komunikasi kita. Kan? Kita tak puas hati, tapi tak puas hati tak nak cakap. Kan? Lepas tu katakan kita nak sesuatu tapi kita tak cakap. Awak tak faham ke? Mana kita boleh faham? Mana boleh faham? Betul tak? Saya faham. Saya faham. Tak boleh fahamnya. Betul. Saya faham apa yang Ustaz nak cakap tu. Okey. Jadi maknanya kena iaitu berkomunikasi. Maknanya bercakap tu dengan cara yang baik. Dan kadang-kadang orang perempuan ni dia memang ada kelemahan. Kadang-kadang dia bercakap tu boleh singgung tu sampai ke hati lah. Abang awak sampai tulang hitam masa. Betul. Jadi kadang-kadang kita orang perempuan minta hutang dengan suami kena cakap baik-baik. Bang, dulu kan abang pernah pakai gini. Maknanya cakap baik. Sedap dengar kan. Ini kadang-kadang awak tak faham kan? Asyik belanja je. Dah belanja kawan suka. Saya punya hutang macam mana? Gini. Awak tu haram tu. Awak tak. Saya nak claim daripada 2008. Mana tak rabak hati suami. Betul. Jadi maknanya satu kena jaga adab sebagai seorang isteri, kena jaga adab. Macam mana keadaan suami itu pun maknanya itu suami kita, dan kita kena ada adab untuk bercakap. Ada adab untuk maknanya menyelesaikan satu masalah. Masalah ni macam disatalah bincang awal-awal, dan saya tadi macam kurang setuju satu, iaitu perkara belum kahwin maknanya memang tunjuk baik. Memanglah sebelum kahwin kalau tunjuk jahat memang tak dapat. Betul lah, standard lah. Itu standard kan. Cuma maknanya susah nak dapat suami yang jujur seperti kita. Betul kita dulu. Tapi Fauzi kira bersyukurlah sebab dia dah jujur daripada awal, kita dah discuss. Itu nasiblah tu. Mereka yang beruntung ya. Jadi mungkin pendapat Izani lah, mungkin ada yang tak puas hati dengan mungkin ada yang kata ramai lelaki tapi kata segelintir lelaki. Tapi Izani sendiri rasa adakah masalah ini sesuatu yang dibesarkan ke atau macam mana? Topik tu sebenarnya betul, ada di kalangan suami yang sikap dia macam tu. Tetapi ada juga sebenarnya contoh, katalah si suami itu memang betul berhutang dengan isteri, tapi boleh tak cakap dengan elok, cara yang betul. Lelaki ni balik kerja tengah hujan, tengah panas, balik pam kena. Kecil hati suami itu. Nanti dia menangis mana kita tahu, dah pergi belakang pintu dia menangis, mana kita tahu suami itu kan. Siapa nak pujuk suami itu? Kesian dia. Cuma cara tu kan. Suami pun hati halus juga, betul kan? Tapi kalau macam saya setuju. Part tu memang saya setuju. Kan cara seorang isteri. Tapi kalau macam saya sendiri, sebab saya melihat seorang suami tu bekerja, tapi bila saya rasa isteri boleh tahu kot bila dia kerja berapa pendapatan dia.
bila kerja ni berapa pendapatan. Dia boleh agak kan? Ni memang matematik dia tinggi lah ni. Dia dah tahu rate berapa, producer bayar berapa, leading berapa, supporting berapa, dia tahulah. Okey, tak kala dia tahu macam suami mungkin payslip dia boleh tahu dah, boleh agak. Mungkin naik, mungkin kurang. Jadi bila rasa-rasanya macam keperluan monthly mungkin tak ada yang nak tiba-tiba kereta rosak ke apa rosak kan. So mungkin gaji macam biasa. Mungkin dia tahu kat situ ada lebih. Barulah boleh cakap. Tapi kalau rasa macam cukup-cukup, janganlah waktu tu cakap macam saya tak. Saya akan kadang-kadang sudah. Tak, benda ni saya kongsi. Cuma satu lah betul. Saya nak sambung sikit. Okey, sedikit je sebelum Mengenai cakap okey. Orang perempuan tak tolong dia kalau cakap kena fokus tu apa yang nak cakap. Betul. Katakan bak hutang, bang, bila nak bayar hutang saya satu cukup. Jangan banyak. Bang, bila nak bayar hutang saya, bang, itu ayam belum bagi makan. Betul Ustaz. Pagi tanya, tengah hari tanya, petang tanya, malam tanya. Lelaki ni sering panas. Kita tak faham. Jadi makna itu yang dia anggap perempuan itu beletir. Sebenarnya bukan beletir. Dia nak menyampaikan luahan hati. Tapi sebenarnya fokus sikit. Mana-mana. Betul. Cara penyampaian. Mungkin adik-adik ni wanita ada banyak yang ingin disampaikan. Tapi satu persatu lah ya untuk suami ni. Ya, betul. Tak boleh banyak sangat. Tak boleh. Tapi itu suami kena terima sebenarnya. Okey. Itu yang suami kena terima maksud saya. Memang suami memang menerima isteri dengan baik. Betul. Okey, alhamdulillah. Di sini saya dapati bahawa perlulah ada komunikasi yang baik di antara suami dan isteri. Ya, betul. Baik, dan saya kira topik pada hari ini sungguh hangat sekali. Terima kasihlah diucapkan kepada ketiga-tiga tetamu kita ni. Saya rasa perlu ada topik kedua minggu depan. Ya, menyambung ya. Sambungan dia. Ya, betul-betul. Dan wanita ini akan berehat seketika dan kembali lagi selepas ini bersama dengan segmen Dihajar selepas ini. Jangan ke mana-mana. Terima kasih. Alhamdulillah. Khusus untuk wanita yang sukakan penampilan yang eksklusif, Dihajar menawarkan variasi tudung yang terkini untuk anda. Pelbagai fabrik dan juga warna yang sesuai digayakan ke majlis maupun ke pejabat. Dihajar telah menghasilkan beberapa rekaan yang menjadi trademark. Kepada rekaan Dihajar adalah ruffle di bawah, lapisan chiffon, kombinasi warna yang Dihajar keluarkan untuk satu tudung tidak begitu berat. Rekaan casual, tetapi kita kategorikan casual, ada casual yang sesuai dengan golongan atasan, yang mana bezanya adalah daripada segi material. Material yang kita gunakan untuk tudung yang agak mahal adalah daripada chiffon, nasiji chiffon, silky chiffon yang agak lembut, pearl chiffon, wool chiffon, yang mana chiffon yang telah saya sebutkan tadi sesuai untuk diperagakan di majlis-majlis keramaian, majlis-majlis yang agak formal. Satu yang saya sangat suka tentang material yang Dihajar hasilkan untuk tudung-tudungnya sebab sangat selesa. Satu, dia sangat stretchable, yang mana stretchable-nya bukan yang stretchable dan dia tak elastik balik, tapi stretchable dia yang tahan lama, dia takkan longgar. Kemudian kelembutan kain yang digunakan tu, kalau especially kalau cotton lah, so sangat selesa dan tak panas. Macam kita selebriti banyak orang kata attend forum ataupun majlis-majlis yang di luar outdoor kan. Itu selalunya terdedah pada matahari sebagainya. Jadi kalau kita yang bertudung kadang rasa macam panas lebih daripada orang lain tu kan. Tapi sebabkan material yang dia gunakan tu dia celus angin. So kita rasa ada pengudaraan kat situ, jadi selesa. Harga tudung Dihajar dinilai mengikut material yang kita gunakan, bukan dinilai dari segi rekaan. Pada yang berminat untuk mendapatkan produk tudung Dihajar, sila ke mana-mana cawangan Dihajar di Seksyen 7 Shah Alam, di Danga Bay Johor Bahru, di Pakar Terengganu dan juga di Ibu Pejabat Dihajar di Seremban, dan boleh juga like di Facebook Dihajar. Dan untuk mengetahui info-info terkini, boleh like di Facebook kami di Dihajar Butik. Wanita hari ini, wanita hari
kembali lagi dalam Wanita Hari Ini bersama saya Irin Putra Azmi dan juga rakan tugas T. Syuhada Sharif. Dan sekarang ini kita telah tiba ke segmen tajaan bersama dengan Pravinas Beauty. Dan bersama kita pada hari ini diperkenalkan Muhammad Ismail Muhammad Yusof, Wakil Stokis Kelantan. Terima kasih kerana bersama kami. Terima kasih. Dan Abang Amir mungkin hari ini nak menceritakan tentang kelebihan dan juga khasiat raudah dengannya. Silakan. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Sebagaimana semua peminat-peminat kartun comel tahu bahawa Pravinas Beauty mengeluarkan 4 produk iaitu Umairah, Umar, Adam Hawa dan Raudah. Hari ini kita Abang nak bercakap pasal Raudah. Istimewanya Raudah, khasiat Raudah. Khasiat Raudah banyak. Kalau kita amalkan Raudah, ia dapat mengekalkan, mencantikkan kulit, kuku kita, mata dan juga rambut bagi yang ada rambut lah, jangan bertanya ni. Okey, di dalam khasiat-khasiat ni ia juga dapat memberi khasiat kepada masalah stres dan migrain apa semua sekali. Dan kalau diamalkan berterusan ia dapat mengawal kanser. Ia dapat mengawal kanser, mencegah daripada mendapat kanser, insya-Allah. Dan saya dengar bagi mereka yang mempunyai masalah tidak cukup tidur juga boleh mengamalkan. Okey, itu yang paling istimewa di dalam Raudah. Yang istimewa di dalam Raudah ialah bahan makanan semula jadi. Itu makanan tambahan, bukan ubat ya. Tapi yang paling istimewa sekali di dalam Raudah ialah Grifona. Grifona ini membekalkan kita satu serotonin yang mengeluarkan serotonin dalam otak kita, di mana dia akan menghilangkan stres, migrain dan masalah-masalah lain lagi yang kepenatan. Maklumlah kita sekarang ni masalah kerja banyak, masalah jamnya, masalah apa. So serotonin tadi dapat mengawal, dapat dikeluarkan dari dalam otak kita. So itu yang membuat istimewanya Raudah tadi. Dan kita juga ada testimoni kabarnya. Okey, kita ada testimoni berkenaan dengan Raudah sekejap lagi. So jangan lupa cuba perhatikan apa testimoni kita sekarang. Okey, kita saksikannya. Rashid, saya adalah seorang usahawan yang menetap di Kuala Lumpur. Saya terlibat dalam perniagaan trading dan pada permulaannya semuanya berjalan dengan lancar. Tapi selepas beberapa tahun saya kecimpung dalam bidang perniagaan ini, maka saya ditimpa masalah di mana perniagaan saya hampir muflis. Ini adalah cerita saya lah sebenarnya bagaimana saya menjadi seorang pengguna Raudah. Dalam kehidupan saya selepas saya jatuh dalam bidang perniagaan, maka sesuatu yang amat tertekan disebabkan keadaan ini berlarutan, maka hubungan saya dengan isteri saya menjadi amat renggang. Jadi di ketika itu isteri saya telah memperkenalkan saya kepada produk Raudah inilah. Pada permulaannya saya masih lagi ragu-ragu untuk menggunakan produk Raudah. Tapi atas desakan isteri saya yang degil, maka saya pun membuat keputusan untuk menggunakan produk Raudah. Dan alhamdulillah setelah lebih kurang sebulan atau 2 bulan lebih menggunakan produk itu, saya pula menampak kesan pada diri saya ini dan juga sikap saya yang menjadi lebih tenang pada permulaannya. Jiwa saya boleh kembali tenang, maka saya boleh memberi tumpuan kepada perniagaan saya. Dan dengan itu lama-kelamaan perniagaan saya pun menjadi maju dan alhamdulillah saya telah mendapat kembali apa yang saya kehilangan selama ini, ketenangan jiwa dan kebahagiaan rumah tangga, termasuk tumpuan yang amat-amat saya perlukan bagi perniagaan saya ini. Dan alhamdulillah hidup saya kembali berjaya. Satu keajaiban telah berlaku dalam hidup saya, di mana selepas menggunakan produk Raudah, isteri saya telah mengandung anak kami yang pertama setelah gagal selama lebih 5 tahun. Jadi alhamdulillah, jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Raudah. Manusia berikhtiar, tapi Allah menentukan.
dan terima kasih saya kepada Produk Raudah. Disebabkan kedegilan isterinya dia telah mencuba. Ya, itulah tadi yang kita abang cakap tadi masalah apa ni kehebatan. So itu yang membuatkan, tapi ingat Perwira Beauty mengeluarkan makanan tambahan, bukan obat ya. Ingat ya. So untuk mendapatkan produk-produk daripada pengeluaran kartun ni, ingat, kalau ingat kartun, ingatlah Umairah, ingat Umar, ingat Adam Hawa. Wanita Umairah, laki-laki Adam Umar. Untuk kuruskan badan, Adam dan Hawa. Dan harganya sedikit mungkin. Okey, harga untuk ini ada kita panggil customer menyenangkan pengguna. Keempat-empat ini adalah satu harga. 289. Satu. So keempat-empat satu harga. That is customer apa kita panggil friendly. Okey. Untuk mendapatkan produk yang asli dan yang betul-betul tulen, dapatkan daripada nama-nama telefon yang tertera di TV dan telefon pejabat kami 0355484188. Dan satu lagi 0355489299. Jangan lupa. Okey, baiklah, terima kasih diucapkan kepada Abang Meg kerana sudi bersama kami di Wanita Hari ini. Baiklah, kita akan berehat seketika. Ya, kembali lagi selepas ini. Wanita Hari ini. Wanita Hari ini. Sambutan Hari Jururawat Sedunia 2013 yang diadakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya (PICC) berlangsung meriah dengan kehadiran lebih 3,000 jururawat seluruh Malaysia. Saya rasa gembira kerana apa usaha yang saya lakukan semasa saya berkhidmat dihargai. Cabaran banyak sebab saya dalam komuniti, especially di bahagian-bahagian luar bandar. Jadi masa tu kemudahan tak cukup. Saya daripada awal 70-an kan, dari segi transportation tu kurang, dari segi kemudahan-kemudahan lain. Pernah saya semasa bekerja di Felda, ibu yang sakit nak hantar ke hospital kan, kita naik Land Rover. Dulu kita pakai gaun kan, panjat. Majlis ini dirasmikan oleh Yang Berbahagia Datuk Farida Muhammad Ali, Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia. Bersempena sambutan itu juga, pihak Persatuan Jururawat Malaysia dan Yayasan Jururawat Malaysia telah berjaya mengutip derma untuk disumbangkan kepada tabung wiralahat Datu Media Prima Berhad yang berjumlah lebih daripada RM70,000. Sebagai seorang jururawat, untuk mendidik yang masih muda untuk menjadi seorang jururawat bukan senanglah, dan saya nasihat mereka ikutlah apa-apa yang diajarkan di college-college dan mesti ada prihatin kepada rakyat Malaysia dan menjalankan tugas dia dengan baik. Sebab saya, personality saya suka orang muda, so saya ambil cabaran itu untuk mengajarkan mereka bagaimana mereka boleh menjadi seorang jururawat yang baiklah. Semoga majlis sambutan ini menjadi pembakar semangat kepada semua jururawat di Malaysia. Selamat Hari Jururawat. Cukup meriah sambutan Hari Jururawat tu ya. Okey, baiklah, kita sebenarnya pun dah sampai ke penghujung siaran dan kita ucapkan terima kasihlah kepada semua peminat Wanita Hari ini yang sudi bersama kami selama 1 jam. Dan jangan lupa pada hari Isnin nanti kita ada satu topik yang sangat bagus untuk didiskusi bersama, iaitu bagi bakal-bakal pengantin di luar sana yang ingin memeriahkan lagi hari bahagia anda, iaitu tentang gelombang baru rekaan hari bahagia. Jadi ketahuilah tips-tips untuk berumah tangga nanti ya, apakah kelengkapan yang perlu ada untuk hari bahagia nanti. Mungkin Teh boleh ambil note lah sikit ya tentang tips-tips rekaan tu. Dan jika anda ingin menonton semula rancangan kita pada hari ini ataupun yang sebelumnya, anda boleh layari www.tonton.com.my/WHI. Dan sekian daripada kami dalam Wanita Hari ini. Dari saya Irin Putri Azmi dan saya Teh Syuhada Syarin. Assalamualaikum. Bye. Jua takkan retak hamparan bumi yang enak dipijak, namun cukup sekali seru pemiliknya. Seru
semesta menyerah.